Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan mulakan kelas fiqh kita untuk kelas yang ketiga. Okay, kita dah selesai dua kelas sebelum ni. Kita bincangkan berkenaan dengan tajuk apa? Ingat tak? Tajuk solat Jumaat kan? Kita dah belajar berkaitan dengan pengertian, dah belajar berkaitan dengan dalil. Kita dah belajar juga berkaitan dengan syarat wajib kan? Syarat wajib yang menyebabkan seorang tu wajib melakukan solat Jumaat. Okay, betul tak? Okay, jadi hari ni kita akan pergi kepada tajuk baru tapi masih lagi dalam bab yang sama, iaitu bab solat Jumaat. Okey, PDPR PK tahun 4, kelas ketiga, rukun solat Jumaat. Solat Jumaat ni hari ni kita akan belajar dua perkara lah. Yang pertama ialah rukun solat Jumaat. Yang kedua, sunat Jumaat. Rukun tu apa? Ingat tak Ustaz beritahu? Rukun ni adalah perkara yang berlaku semasa perbuatan tu. Contoh dapat rukun solat. Rukun solat tu yang mana? Rukun solat tu yang tu awak buat tu lah. Sujud, rukuk, iktidal, itu adalah rukun. Kan, syarat wajib, syarat sah pun Ustaz rasa Ustaz dah ceritakan. Awak boleh tengok balik. Sunat Jumaat. Sunat ni adalah satu perkara yang bila kita buat dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak dapat apa-apalah, rugilah siapa yang tak buat perkara sunat ni kan. Okey. Kita pergi yang pertama sekali, rukun solat Jumaat. Okey, rukun solat Jumaat ikut Ustaz. Rukun solat Jumaat. Pertama, niat. Kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca Al-Fatihah. Kelima, rukuk dan toma'ninah. Keenam, i'tidal dan toma'ninah. Ketujuh, sujud dan toma'ninah. Ke-8, duduk antara dua sujud dan toma'ninah. Ke-9, duduk tahiyat akhir. Ke-10, membaca tahiyat akhir. Ke-11, membaca selawat. Ke-12, salam. Ke-13, tertib. Okey, kalau yang kita dah baca ni, awak tengok sama dengan apa? Sama dengan rukun solat yang biasa awak buat lah. Rukun solat pun ada 13. Maknanya perbuatan rukun solat Jumaat ni adalah sama je macam solat-solat yang biasa. Cumanya dibuat pada hari Jumaat pada waktu zuhur, itu je. Dan bagi lelaki wajib, bagi perempuan tidak wajib. Okey, berapa rakaat solat Jumaat? 2 rakaat lah, macam subuh kan. Maknanya daripada zuhur tu 4 rakaat. Maknanya kita kurangkan kepada 2 rakaat. Kita solat 2 rakaat je. Tak perlu tiba balik rumah nak tambah lagi 2 rakaat. Tak perlu. Memang kalau kita dah buat solat Jumaat, tak perlu kita nak buat solat zuhur. Tiba-tiba nak rajin pula nak buat solat 4 rakaat, tak perlu. Solat Jumaat tu dah menggantikan solat zuhur yang sepatutnya wajib kita buat, tapi kita gantikan dia dengan solat Jumaat. Okey. Dapat dari tu maknanya rukun sama je lah. Tak ada beza pun. Cuma sekarang ni cuba awak tengok perkara-perkara kita bincang sikit. Tomak ninah ni apa dia? Tomak ninah ni ialah berhenti seketika kan. Maknanya bila awak rukuk sami daripada habis waladhdallin amin Allahu akbar. Rukuk kan. Kenapa dalam rukun kena ada rukuk dan tomak ninah? Kenapa tomak ninah ni kita tak buang je? Sebab tomak ninah ni juga adalah sebahagian daripada rukun. Kenapa? Kalau awak solat tapi awak solat laju sangat, patutnya solat awak sebenarnya tak sah. Kerana apa? Kerana tidak ikut rukun, tak buat rukun dengan sempurna kan. Rukuk mesti ada tomak ninah. Sekadar dia, apa kadar dia? Macam rukuk tu nak lama sangat ke? Sejam rukuk je ke macam tu? Tak. Tomak ninah ni dengan kadar, Ustaz belajar dulu dengan kadar awak sebut subhanallah. Awak tak baca bacaan rukuk, baca bacaan rukuk tu dah okey lah tu tomak ninah kan.
Contoh kalau awak tak baca, awak malas kan. Tak boleh malas kan. Tapi contohlah awak malas, awak pun rukuk. Macam mana awak nak tahu kadar tumakninah? Kadar dia adalah dengan sebut subhanallah. Itu adalah kadar tumakninah. Kan rukuk, baca rukuk wajib ke tak? Tak wajib. Kan? Subhanallah azim itu tak wajib. Tapi kalau awak baca dapat pahala lah. Kerana itu adalah sunat. Sunat dalam solat kan. Bacaan-bacaan dalam solat tu adalah sunat. Kecuali perkara inilah. Ni. Takbiratul ihram. Itu memang kena Allahu Akbar. Itu wajib. Kalau awak tak buat, batal solat. Baca Fatihah kena baca. Tak boleh baca dalam hati. Kan? Baca dalam hati pun sama. Boleh batal, tak terbatal solat. Sebab apa? Tak buat rukun. Sama dengan ni. Tahiyat akhir pun awak kena sebut. Lawat pun awak kena sebut. Salam pun sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena sebut. Tak boleh senyap je. Dah selesai. Tak. Dia kena sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kanan. Salam ke kiri tak. Bukan wajib. Okey, faham rukun solat Jumaat sama je seperti solat biasa yang kita buat. Okey, sekarang ni kita pergi kepada sunat Jumaat. Okey. Sebelum kita nak pergi sunat Jumaat ni, Ustaz nak tanya satu soalan lah. Apa beza sunat dengan sunnah? Selalu orang tanya kan, sunat dengan sunnah ni apa beza dia? Ada beza ke? Ustaz, sunat tu yang lelaki kena potong kulit tu Ustaz. Itu memanglah, itu sunat lah. Kan, bagi lelaki, kita mesti sebagai satu syarat, wajib bagi lelaki untuk bersunat. Kenapa? Ada atas faktor kebersihan. Kalau tidak, solat awak tak sah kerana awak menanggung najis. Okey, faham Yang lelaki faham lah. Yang perempuan kita pinggir-pinggir sikit kan. Tak apa. Okey, kita kembali kepada tadi. Apa beza sunat dengan sunnah? Bukan sunat yang tadi tu. Ni sunat yang betul sunat. Sunat yang tadi Ustaz dah sebut tadi. Buat dapat pahala. Kalau tak buat, tak dapat apa-apa. Tu Ustaz bagi dah jawapan dia. Sunat. Apa beza dengan sunnah? Okey, apa beza dia? Apa beza sunat dengan sunnah? Okey, Ustaz beritahu je lah kan. Sunat ni adalah hukum fiqah. Hukum fiqah ni mana apa? Yang ada 5. Wajib, haram, harus, sunat, makruh. Wajib ni kalau mesti kita buat. Kalau tinggal berdosa. Haram ni mesti kita tinggal. Tak buat, kalau kita tinggalkan dapat pahala. Harus ni kalau kita buat tak dapat apa-apa. Kalau kita tak buat pun tak dapat apa-apa. Kalau sunat ni, sunat ni kita buat dapat pahala. Kalau kita tinggalkan tak dapat apa. Dan akhir sekali makruh. Perkara yang buat tak ada apa-apa, tapi tinggal tak ada apa-apa, tapi lebih baik tinggal. Sebab apa? Sebab perkara yang ni Allah tak suka. Okey, itulah dia. Hukum sunat ni adalah daripada hukum fiqah. Dan sunnah macam mana? Sunnah ni adalah perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Contoh dia apa? Contoh dia solat 5 waktu. Solat 5 waktu sandar pada Nabi lah. Nabi pun solat 5 waktu juga. Contoh yang lain apa? Nabi pakai jubah. Itu sunnah lah tu. Sebab disandarkan kepada Nabi. Tapi perkara-perkara yang disandar kepada Nabi juga ada hukum fiqah dia. Contoh dia, ada sunnah Nabi yang haram. Nabi buat benda tu tapi bagi kita haram. Apa dia? Contohnya berkahwin lebih daripada 4. Nabi isteri dia ada ramai, lebih daripada 4. Tapi itu special case bagi Nabi. Nabi bolehlah buat macam tu. Kerana Nabi ni syariat dia dengan kita lain. Contoh macam qiyamul lail. Kita bangun pagi-pagi. Bagi kita apa? Sunat. Maknanya kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tinggal tak dapat apa-apa. Tapi bagi Nabi wajib qiyamul lail. Beza. Jadi kalau orang tanya, awak dapat jawab lah. Kalau sunat ni, perkara yang buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Kalau sunnah adalah perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Dan perbuatan disandarkan kepada Nabi tu juga ada 5 hukum fiqah tu lah. Ada wajib, ada yang sunat, ada yang haram. Tadilah saya cerita dia kan. Ada yang makruh juga. Nabi pun pernah minum berdiri. Dan ada yang harus. Nabi makan. Itu adalah sunnah Nabi. Tapi bagi kita samalah harus. Harus kita makan dan minum. Okey, kita pergi kepada sunat Jumaat. Yang pertama, mandi sebelum pergi ke masjid. Ni mestilah kan. Awak dah busuk-busuk balik sekolah, mandi dulu. Mandi balik sekolah pasaan, mandi dulu. Baru pergi ke masjid bagi yang sempat lah. Sampai ada rumah transit tu kan, mandi dulu. Niat saja aku mandi
sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala. Dah selesai niat. Kena niat. Kalau tak niat tak dapat pahala amal sunat tu. Yang kedua, membersihkan dan memotong kuku tangan dan kaki. Ini pun penting lah ni. Sebelum tu hari Jumaat, kau potong kuku, potong kuku tangan, potong kuku kaki kan. Jangan potong pakai gigi pula, gigi. Pakai potong kuku lah. Okay, yang ketiga, memakai wangi-wangian. Ini mestilah antara sunnah Nabi apa dia? Nabi ni suka berwangi-wangi. Nabi pakai minyak wangi. Kadang ada bila Nabi lalu tempat tu penuh dengan bau wangian Nabi. Maknanya punyalah wanginya Nabi ni kan. Okay, seterusnya, datang awal ke masjid. Datang awal ke masjid ni maknanya seelok-eloknya sejam awal lah kan. Seelok-eloknya awal kan. So jadi kita boleh baca Quran, kita boleh solat sunat, kita boleh buat macam-macam lah. Jangan pula datang-datang tidur, terbongkang kat belakang kan. Biasalah tu. Budak-budak. Jangan pula datang-datang pergi main dengan kawan. Datang-datang duduk kan. Zikir subhanallah, subhanallah, zikir lah. Sampailah khutbah. Kemudian sampai habislah solat Jumaat. Okay, seterusnya. Masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa. Lepas ni kita bincangkan ni. Okay, solat tahiyatul masjid sebelum duduk. Solat tahiyatul masjid ni adalah satu solat yang kita buat kerana apa sebab dia? Sebab kita masuk ke dalam masjid. Kita masuk masjid, jadi ada satu solat yang dianjurkan iaitu solat tahiyatul masjid. Syarat dia apa? Syarat dia mesti ni, sebelum duduk. Sebelum duduk. Awak mesti buat solat tu sebelum duduk. Kalau awak dah duduk, tak jadi dah tahiyatul masjid. Masuk-masuk, ambil wuduk, terus solat. Kalau masuk-masuk dah duduk, tak payahlah. Awak solat lah mendaik, solat taubat ke, solat hajat ke kan. Yang penting kita solat sunat kan. Kemudian ni i'tikaf. Ni i'tikaf apa dia? Sahaja aku i'tikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Niat dia bersemayu. Kemudian zikir dan membaca Al-Quran. Okey. Ni yang kita ambil 2, 4, 5. Nombor 5 ni. Masuk ke masjid dengan mendudukkan kaki kanan sambil membaca doa. Awak ingat tak doa masuk masjid apa dia? Ingat tak? Okey, kalau tak ingat ni, kita tunjuk. Doa masuk dan keluar masjid. Ikut Ustaz. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Okey, maksud dia, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini adalah doa lah. Doa untuk masjid. Masuk masjid. Kalau keluar tu apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, aku memohon kepadamu karunia dan kurnia darimu. Okey. Ini adalah doa keluar masjid. Kalau masuk masjid kaki kanan, pandai. Kalau keluar masjid kaki kiri. Masuk tandas kaki kiri, pandai. Keluar tandas kaki kanan. Okey, alhamdulillah kita dah selesai pelajaran hari ini. Apa kita belajar? Kita belajar 2 perkara. Yang pertama, rukun solat Jumaat. Rukun solat Jumaat ni sama je lah macam solat biasa, cumanya kita buat 2 rakaat dan dibuat pada waktu hari Jumaat, waktu Zuhur. Kemudian sunat Jumaat ni macam lah, awak mandi, potong kuku, pakai wangi-wangian, datang awal masjid kan, yang kita dah belajar tadi. Jadi harap-harapnya nanti bagi lelaki kalau dah boleh buka solat Jumaat, kita sama-sama amalkan perkara-perkara sunat Jumaat ni. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.